Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Aquaponik dan DIY Malaysia. Hari ini saya nak share tentang cara untuk buat backup power system supaya semasa blackout, sama ada di rumah ataupun dekat mana saja yang tuan-tuan nak pasang sistem ni, masih lagi ada power untuk hidupkan peralatan elektrik semasa blackout. Objektif kita hari ini adalah supaya soket untuk 3-pin plug ni masih lagi ada power bagi tempoh masa yang lama dan yang penting mencukupi untuk hidupkan peralatan elektrik yang kita nak. Bagi setengah orang mungkin tak ada masalah semasa blackout sebab blackout pun mungkin 2 ataupun 3 jam saja. Tapi bagi yang menternak ikan ataupun hidupan akuatik yang sensitif dengan oksigen, memang masalah besar semasa blackout. Sebagai contoh, saya menternak ikan siakap secara aquaponik dan ikan siakap yang saya bela dalam polytank ni memang sangat sensitif dengan oksigen. Kalau 1 jam tak ada bekalan elektrik, pam oksigen mati dan ikan saya ni pun akan mati. Lagi satu, bagi yang menternak ikan dengan kaedah biofloc yang mana dalam satu tangki jumlah ikan memang sangat padat. Dan daripada info yang saya dapat daripada peternak dengan kaedah biofloc ni, setengah jam tak ada bekalan elektrik, ikan dah tak boleh bertahan. Bagi yang tak ada menternak di rumah, tuan-tuan boleh gunakan sistem yang kita nak buat ni untuk hidupkan peralatan elektrik seperti lampu, kipas angin, TV, peti ais dan sebagainya. Dan maksimum power untuk load adalah 2400 watt. 2400 watt ni memang agak tinggi. Kalau setakat aircon 1 horsepower pun tuan-tuan boleh onkan dengan menggunakan sistem ni. Peralatan utama untuk sistem ni adalah all-in-one hybrid inverter. Dan yang kedua adalah bateri, dan fungsi bateri ni adalah sebagai tempat untuk menyimpan tenaga elektrik ataupun sebagai kita punya power storage. Konsep sistem yang kita nak buat ni sama dengan masalah gangguan bekalan air. Bila kita dapat notis gangguan bekalan air, apa yang akan kita buat? Kita akan tadah siap-siap air. Kita akan tadah air dalam tangki, kita akan tadah air dalam tong. Cuma dalam situasi ni yang kita nak simpan adalah tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik ni kita tak boleh simpan dalam tong, tak boleh simpan dalam tangki. Tenaga elektrik kita kena simpan dalam bateri. Sama juga macam air, kalau besar tangki kita, banyaklah air yang kita boleh simpan. Kalau bateri ni, semakin besar bateri, semakin besar kapasiti bateri, semakin banyak tenaga elektrik yang kita boleh simpan. Untuk masalah air tadi, kita kena tadah air secara manual. Tapi untuk sistem ni, kita tak perlu nak tadah sendiri, tak perlu nak cas sendiri. Semuanya berlaku secara automatik. Untuk sistem ni, inverter ni akan bantu kita untuk cas bateri ni secara automatik. Dan semasa blackout, secara automatik juga, inverter ni akan discharge power daripada bateri ni dan akan tukar kepada AC 240 volt. Lebih kurang sama macam UPS, tapi kapasiti bateri adalah lebih besar dan boleh bertahan lebih lama. Kebanyakan peternak dengan kaedah biofloc ni, dia orang menggunakan generator sama ada petrol ataupun diesel sebagai backup power. Jadi bila time blackout, dia orang datang dekat farm, dia akan start generator untuk dapatkan bekalan elektrik. Tapi ada dua masalah utama kat sini yang saya nampak. Yang pertama, kita perlu start secara manual. Maksudnya kita kena berada dekat farm, dekat ladang untuk start generator. Tapi masalah macam mana kalau kita tak ada dekat situ, mungkin kita balik kampung ataupun outstation. Yang kedua, ada kemungkinan semasa blackout kita nak start generator, mungkin generator tu tak hidup, mungkin ada masalah lain. Jadi ada dua kemungkinan yang akan berlaku kalau menggunakan generator. Tapi dari segi kos, kita akan tengok sekejap lagi. Dalam all-in-one hybrid inverter ni, ada charger ataupun charge controller untuk kontrol semasa proses charging. Kemudian dekat dalam ni juga ada inverter untuk invert DC daripada bateri kepada AC 240 volt. Dan dekat dalam ni kita ada ATS ataupun auto transfer switch untuk transfer power source daripada TMB kepada power source daripada bateri. Dan dekat dalam ni juga ada solar charge controller kalau tuan-tuan nak charge bateri tu dengan menggunakan solar panel. Dan solar panel tadi adalah optional. Kalau tuan-tuan tak ada solar panel pun tak ada masalah, tuan-tuan masih boleh gunakan lagi sistem ni. Kita akan gunakan power source daripada TMB saja. Pada bahagian bawah inverter ni adalah terminal untuk sambungan input dan juga output. Yang ni adalah AC in. AC in ni ada dua power source. Yang pertama daripada power TMB ataupun power daripada generator. Yang sebelah ni adalah AC out. Inilah bahagian output yang akan kita sambungkan kepada soket 3-pin plug nanti. Dekat bawah ada reset untuk input breaker dan dekat sebelah ni adalah terminal untuk earthing. Dan bahagian ni adalah untuk kita sambungkan kepada bateri, ada positif dan juga negatif. Dan hujung sebelah sini adalah sambungan kepada solar panel. Dan macam saya cakap tadi, solar panel ni adalah optional dan tak wajib. Okey, kenapa inverter ni dipanggil sebagai hybrid inverter? Saya rasa dah terjawab sebab dia boleh support multiple input, multiple power source. Dia boleh support power daripada TMB, boleh support power daripada generator dan juga power daripada solar.
Okey, cara kerja sistem ni dia lebih kurang sama macam UPS yang kita gunakan dekat komputer, dan tujuan kita gunakan UPS dekat komputer tu adalah supaya semasa blackout kita ada masa untuk kita save kerja yang kita buat dekat komputer, dan kita ada masa untuk proper shutdown komputer. Dan sama juga dengan server, semasa blackout kita ada masa untuk proper shutdown kita punya server. Tapi untuk sistem ni, tujuan kita buat ni adalah untuk backup time yang lebih lama. Dari segi perjalanan sistem lebih kurang sama, cuma kita ada backup time yang lebih lama sebab kita ada kapasiti bateri yang lebih besar. Okey, sekarang tentang bateri. Tapi sebelum tu, selalunya bila video tentang solar, video tentang power storage ni, orang katanya boleh tak nak gunakan bateri kereta, nak gunakan bateri lori yang besar tu. Dan sebenarnya saya dah buat satu video khas kenapa tak sesuai kita gunakan bateri kenderaan ataupun starter bateri ni untuk sistem kuasa solar ataupun energy storage system macam ni. Untuk video tu tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Bateri yang saya akan gunakan ialah bateri SLA ataupun Seal Lead Acid battery. Satu bateri ni 12 volt dan kapasiti bateri ni adalah 100 mAh. Dan untuk inverter yang kita nak guna ni, dia punya sistem voltage adalah sistem 24 volt. Jadi kalau nak gunakan inverter ni, kita perlukan 2 biji bateri dan kita akan sambungkan secara siri untuk gandakan voltage dan current ataupun kapasiti masih lagi sama. Jadi untuk inverter ni saya perlukan 2 biji bateri dan saya akan sambungkan secara siri, yang mana positif bateri yang pertama ni kita akan sambungkan kepada negatif bateri yang kedua untuk sambungan secara siri. Biru ni adalah negatif dan yang merah ni adalah positif. Jadi kita akan sambungkan negatif bateri yang kedua ni kepada positif bateri yang pertama. Dekat sini kita akan dapat bacaan 26 volt. Okey, sekarang tentang kabel. Saiz kabel yang sesuai untuk kita gunakan dengan sistem ni. Dan sebenarnya saiz kabel ni memang sangat penting untuk tuan-tuan titik beratkan, sebab kabel ni lah punca kebakaran. Kalau kita tak gunakan kabel yang sesuai, kita tak gunakan saiz kabel yang betul. Dan untuk kabel ni, kita tak boleh gunakan kabel AC, kabel wiring rumah tak boleh. Kita kena gunakan kabel DC. Dan untuk saiz pula, kita tengok dulu spek pada kita punya inverter ni. Kalau kita tengok spek pada inverter ni, rated power ataupun power output daripada inverter ni maksimum adalah 3000 VA ataupun 3 kVA bersamaan dengan 2400 watt. Kalau 3000 VA bersamaan dengan 2400 watt ni, maksudnya dia punya power factor adalah 0.8. Yang tu saya akan cover dalam video yang lain. Dan yang penting dekat sini, DC input adalah 24 volt DC dan current 100 amp. Voltage darab dengan current dapatlah 2400 watt. Jadi saiz kabel yang kita kena guna mestilah boleh tampung current 100 amp. Berbalik kepada cerita pasal kabel AC tadi, kenapa kita tak boleh gunakan kabel AC untuk DC application sama ada solar ataupun apa-apa saja sistem yang menggunakan DC. Dan DC ni kebiasaannya adalah high current. Kabel AC tu sebenarnya design adalah untuk high voltage dan juga low current. Tapi untuk kabel DC ni adalah low voltage high current. Sama dengan situasi kita sekarang ni, kita perlukan kabel yang boleh tampung, boleh carry current maksimum 100 amp. Kalau kita gunakan kabel AC takkan mampu untuk menampung current sampai 100 amp. Dari segi rupa bentuk fizikal, kalau tuan-tuan tengok kabel AC, dia punya core lebih besar. Dan kabel DC ni pula dia punya core kecil dan dia lebih padat. Bila lebih padat ni, lebih luas permukaan untuk laluan elektron ataupun current. Jadi kabel AC sebabkan luas permukaan dia adalah rendah, lebih kecil, tak banyak elektron yang boleh lalu dekat kabel AC. Tapi kalau kita guna juga kabel AC, bila elektron tu banyak nak lalu tapi permukaan tu kecil, apa yang akan berlaku? Kabel tu akan jadi panas dan sampailah boleh terbakar. Sebab itulah jangan sesekali tuan-tuan gunakan kabel AC untuk application DC. Kabel yang saya akan gunakan adalah kabel 6 AWG ataupun 6 American Wire Gauge bersamaan dengan 16 mm. Dan kabel ni maksimum current yang boleh lalu dekat kabel ni adalah 120 amp. Jadi kabel ni memang sangat sesuai dan lebih daripada sepatutnya yang kita perlukan berdasarkan spek inverter tadi. Inverter tadi perlukan kabel sekurang-kurangnya 100 amp, tapi kita gunakan kabel yang lebih besar adalah lebih baik. Dan kalau kita draw maksimum power 2400 watt daripada inverter tu, kabel ni takkan panas, kabel ni takkan terbakar. Jadi untuk sambungan antara bateri dan juga inverter ni, saya akan gunakan kabel 6 AWG ni ataupun biasa disebut sebagai 6 gauge ni. Tapi antara sambungan bateri dengan inverter ni, kita tak boleh buat sambungan secara terus. Kita perlukan lagi satu peralatan keselamatan di antara bateri dan juga inverter ni. Peralatan yang saya maksudkan adalah DC breaker. Dan untuk DC application, tuan-tuan tak boleh gunakan MCB ataupun AC breaker, sebab cara DC breaker dengan AC breaker detect tak sama. Jadi kalau tuan-tuan gunakan AC breaker dekat sini, dia cuma boleh putuskan sambungan,
tapi dia tak boleh trigger, dia tak boleh trip kalau over current. Sebab fungsi breaker ni ada dua. Yang pertama sebagai switch untuk kita on dan kita offkan, dan yang kedua adalah untuk protect daripada over current. Bila current yang lalu tu lebih pada rating breaker ni akan jatuh ke bawah. Ini adalah peralatan keselamatan yang memang wajib kita pasang, sama ada dalam sistem kita buat ni ataupun sistem kuasa solar. Tapi tuan-tuan kena ingat, jangan sesekali gunakan breaker AC, memang tak boleh. Kemudian tentang current rating, maksudnya breaker berapa M yang kita nak gunakan. First, tuan-tuan kena ingat, tujuan kita pakai breaker ni adalah untuk protect kabel, untuk jaga kabel. Kita tak nak current yang lalu kat kabel tu lebih pada dia punya current rating. Jadi pemilihan breaker ni, kita mesti pilih breaker yang current ratingnya lebih rendah daripada kabel. Kalau kita gunakan kabel 6 gauge, maksimum current dia adalah 120 M. Jadi tuan-tuan boleh gunakan breaker 100 M. Tapi breaker yang saya gunakan ni adalah 63 M. Jadi kalau saya draw maksimum power 2400 watt, breaker ni dia akan trip ke bawah, dia akan jatuh. Tapi saya punya plan untuk sistem ni, saya tak akan draw current yang tinggi. Saya akan draw di bawah 500 watt saja. Jadi sebab itulah saya cuma gunakan breaker 63M. Dengan breaker 63M ni saya boleh draw maksimum sampai 1500 watt. Jadi saya akan sambungkan dulu input bateri ni kepada DC breaker ni. Sebelum sambungan kepada bateri, pastikan breaker dalam keadaan off, turun ke bawah. Untuk sambungan negatif dengan negatif dan positif dengan positif. Pada bateri kita dah sambung, jadi sekarang kita dah ada sambungan antara bateri dengan inverter, dan antara sambungan bateri dengan inverter ni kita dah pasangkan dengan satu DC breaker. Kita upkan breaker, switch untuk on ada kat tepi ni, dan bunyi ni adalah normal. Dan seterusnya sekarang kita akan buat sambungan di antara bahagian output ni, output daripada inverter kepada kita punya soket 3-pin plug ni. So saya akan matikan dulu inverter sebelum buat sambungan. Untuk soket outlet ni saya dah pasangkan kabel selalu sebelah belakang. Daripada belakang ni masuk balik ke sini. Ni kabel yang pergi dekat kita punya outlet soket ni. Jadi dekat sini kita ada kabel live, neutral dan juga earth. Kita sambungkan kabel earth untuk bahagian output dulu. Kabel neutral untuk output. Dan kabel live untuk output. Sekarang ni kalau kita upkan breaker dan kita onkan inverter ni, kita akan ada AC output ataupun AC current dekat kita punya soket ni. So kita akan test. Okey, dah hidup, maksud kita dah ada power dekat sini. Tapi kalau kita test dengan menggunakan soket tester ni, kita tengok dia keluar kat sini missing earth. Maksudnya kita tak ada wire bumi sebab kita tak buat pun earthing. Jadi dekat sini kita ada pilihan sama ada tuan-tuan nak buat earthing, nak tanam rod untuk wire bumi, ataupun tuan-tuan nak sambungkan kepada existing earthing yang ada dekat rumah ataupun dekat tuan-tuan punya ladang. Okey, seterusnya adalah tentang sambungan kepada TMB. Yang ni saya harap tuan-tuan dapat dengar dengan jelas dan cuba fahamkan apa yang saya nak beritahu tuan-tuan ni. Kita akan buat sambungan kepada TMB tapi bukan sebagai power source. Ini bukanlah power source tapi ini adalah sebagai load. Apa yang kita nak buat ni sama juga macam dalam rumah tuan-tuan. Tuan-tuan onkan TV, TV adalah load. Jadi sekarang ni inverter ni adalah load kepada power TMB. Jadi untuk sistem ni tuan-tuan tak perlukan permit pada TMB sebab kita bukan supply power kepada TMB tapi kita gunakan power daripada TMB dan peralatan kita ni adalah load. Jadi jangan risau, tak ada isu tentang permit dan sebagainya. Sebelum buat pemasangan power daripada TMB, kita offkan inverter dan kita turunkan breaker. Untuk sambungan kepada TMB ni, saya cuma gunakan 3-pin plug dan 3-pin plug ni memang dah ada kabel earthing. Dan earthing yang input ni akan bersambung dengan earthing dekat output. Jadi, kalau tuan-tuan tak nak buat earthing yang baru pun tak ada masalah sebab dia tetap akan ada earthing. Kejap lagi kita akan test dekat kita punya soket tester nanti. Dah pukul 6, kita bagi siap makan dulu. Okey, sambungan pada TMB dah siap. Jadi sekarang kita akan upkan breaker dan kita onkan inverter. Tapi plug saya belum pasangkan lagi. Cuba onkan tester ni lagi sekali. Masih lagi missing earth.
offkan dulu. Jadi sekarang saya akan pasangkan plug ni. Plug dah on, dah nampak sini AC input. Test lagi sekali. Okey, kalau tengok dekat soket tester ni semuanya dah okey, dah correct. Dua-dua lampu LED ni dah menyala, hijau nyala, yang ni pun dah nyala. Maksudnya kita tak ada masalah lagi dengan earthing ataupun pembumian. Dan outlet soket kita ni adalah selamat untuk kita gunakan. Dari segi penyambungan semua dah selesai. Cuma yang belum kita buat, kita belum set lagi kita punya inverter ni untuk UPS mode. Jadi saya akan offkan dulu, kemudian saya akan pasangkan balik cover ni dulu. Tapi sebelum tu, untuk kita off ni, pastikan kita kena matikan dulu supply TNB. Kemudian baru kita offkan inverter dan kita turunkan breaker. Saya akan pasangkan cover ni balik. Malam ni kita sambung sikit lagi untuk kita setkan kita punya inverter ni dalam UPS mode. Tapi sebelum tu saya nak ambil dulu jumlah penggunaan tenaga oleh 2 biji pump water pump dan juga 2 pump oksigen. Saya nak tengok berapa jumlah penggunaan tenaga. Jumlah penggunaan tenaga sistem aquaponik saya ni dengan 2 water pump dan 2 pump oksigen lebih kurang dalam 63 watt. Kita genapkan kepada 65 watt lah. Saya nak matikan dulu water pump ni sebab bunyi agak bising. Tapi untuk pump oksigen tangki siakap saya ni tak ada masalah sebab untuk pump oksigen tu memang ada backup bateri, boleh bertahan selama 3 hari. Untuk kita set inverter ni supaya berfungsi sama macam UPS, benda pertama yang kita nak ubah, kita kena ubah output source priority. Kita nak output source ni, maksudnya power yang pergi dekat output ni adalah power daripada TNB. Jadi untuk set ni kita tekan enter selama 3 saat lebih. Kemudian kita scroll down dekat 01, tekan enter. Kemudian kita pilih UEI ataupun utility first. Scroll down. Okey. Kemudian kita tekan enter untuk select. Kemudian kita tekan escape. Okey, bila kita dah buat selection tu tadi, apa yang berlaku sekarang ni, untuk bahagian load ni dia akan gunakan direct daripada TNB dalam mode bypass. Dan pada masa yang sama dia akan cas bateri yang ada dekat bawah ni. Katakanlah TNB terputus, tak ada bekalan TNB, secara automatik dia akan gunakan power daripada bateri. Jadi kita akan test, kita nak tengok adakah dia akan gunakan power daripada bateri semasa tak ada bekalan TNB. Jadi sekarang saya akan onkan bekalan daripada TNB. Saya akan onkan power TNB. Okey, bila kita dah onkan power TNB, kita tengok sini dalam mode bypass, maksudnya bahagian load ni dia gunakan power direct daripada TNB. Dan kita akan tunggu. Okey, sekarang ni dah mula charging. Sekarang ni dalam mode bypass untuk power load dan pada masa yang sama dia akan cas bateri yang ada dekat bawah ni. Sekarang ni kita nak tengok pula bila kita matikan power pada TNB, adakah dia akan gunakan power daripada bateri secara automatik ataupun tidak. Sebab itulah yang kita nak. Saya akan offkan TNB. Okey, kalau kita tengok kat sini secara automatik dia akan gunakan power daripada bateri. Bermaksud setting kita ni dah okey, tak ada masalah dan berfungsi dengan baik. Sekarang ni pula tentang berapa lama pump ni boleh hidup tanpa bekalan TNB dan hanya dengan menggunakan kuasa bateri saja. Okay, untuk bateri tadi kita gunakan 2 biji bateri 12 volt, satu bateri 100 mAh dan kita sambung secara siri. Bila kita sambungkan secara siri ni, yang berganda adalah voltage tapi kapasiti bateri masih lagi sama. Dan 24 volt ni kalau kita darabkan dengan 100 mAh bersamaan dengan 2400 watt hour. Bateri yang kita gunakan ni adalah bateri SLA dan untuk bateri SLA ni kita cuma boleh gunakan 50% saja daripada total capacity. Jadi 50% daripada 2400 watt hour tadi adalah 1200 watt hour. Load ataupun jumlah penggunaan pump tadi kita test untuk 4 biji pump, 2 pump oksigen dan 2 water pump adalah 65 watt. 1200 watt hour kita bahagikan dengan 65 watt, kita dapat total masa penggunaan hanya dengan menggunakan bateri adalah 18 jam. Akhir sekali adalah tentang kos peralatan. Untuk hybrid inverter, harga dia adalah RM1,339 dan harga untuk 2 unit bateri
RM1,140 dan lain-lain peralatan hanya anggaran saja saya anggarkan pada harga RM500. Jadi total untuk projek ni adalah RM2,979. Dan kalau tuan-tuan berminat untuk nak buat projek ni, saya akan letakkan link untuk semua peralatan yang tuan-tuan perlukan dekat bawah, dekat video description untuk tuan-tuan buat pembelian. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.